Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, alhamdulillah petang Jumaat kita teruskan dengan agenda selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Jumaat, ingat selawat. Dan hari-hari lain juga jangan lupa berselawat, cuma fokus perbanyakkan, tingkatkan selawat khususnya pada hari Jumaat bermula daripada petang Khamis sampai ke petang Jumaat ini insya-Allah. Alhamdulillah, 2 CD yang lepas kita dah bincang tajuk yang pertama tentang beberapa lafaz selawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam CD yang kedua kita sudah bincang tentang 10 lafaz ataupun kalimah yang terkumpul di dalam lafaz-lafaz selawat yang banyak. Kita dapat kumpulkan 10 kalimah. Alhamdulillah telah dihuraikan dalam CD yang kedua, dan pada kali ini kita sambung tentang qaidatun fid da'awati wal azkar. Kaedah-kaedah di dalam doa-doa dan zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam masalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang kita ambil dalam solat kita seperti doa istiftah, doa tasyahud atau lain-lain, adakah elok kita jamakkan semua riwayat dalam satu bacaan ataupun elok kita baca sekali yang ni, sekali riwayat ni? Seperti tasyahud. Tasyahud ada 2 riwayat, dua-duanya sahih. Satu dia panggil tasyahud riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga tasyahud yang diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga dalam Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan boleh pilih nak baca yang ni ke baca yang ni. Biasa orang Malaysia ni baca yang ni. Kita pakai itulah. Orang mazhab lain contohnya Hambali dia pakai ini. Kita pakai ini. Tapi siapa nak pilih nak tukar-tukar tak jadi masalah. Demikian juga doa istiftah yang banyak sekali. Alhamdulillah dalam buku yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim, dalam tu banyak doa-doa dan zikir-zikir yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di para ulama, lafaz-lafaz itu tidak dijamakkan. Elok kita baca yang ni, kemudian kita baca yang ni. Ataupun hari ni baca ni, esok baca yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam unzilal Qur'anu ala 7 ahruf. Quran itu turun di atas 7 ahruf, makna 7 bacaan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkan ke-7 itu dibaca dalam solat, sah solat dia. Dan yang masyru'nya kita tak jamak. Kita sama ada kita baca riwayat Hafs, kita baca waras, kita baca, maknanya itu dia panggil bacaan-bacaan. Demikianlah juga dengan lafaz-lafaz selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak baca, kita baca habis ni, kita baca ini pula, baca ini pula. Itu tidak menjadi masalah kepada kita insya-Allah. Macam dalam zikir petang kita tu. Kan? A'udzubillahi min wa syirkihi. A'udzubillahi minasyaitani wa syirkihi. Dalam riwayat lain kata wa syarakihi. Jadi adakah kita nak baca min syirkihi wa min syarakihi? Ulama kata tak. Sekali membaca yang ni dengan lafaz min syirkihi, sekali lagi kita baca lafaz min syarakihi. Itu dia panggil kaedah. Mana maksudnya kita nak takbir permohonan kita, bacaan kita, selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibarat-ibarat yang telah disebutkan itu. Mana-mana ibarat itu sampai. Jadi sekali kita baca ini, sekali kita baca ini. Alhamdulillah dalam kitab kita ini, dalam siri yang awal tu saya sudah baca 7 ataupun 8 riwayat yang menyebut tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam masalah ini ada keluasannya dan kita beramal dah. Kita bacalah dengan riwayat-riwayat seperti hadis Ibnu Mas'ud. Nabi kita ajar kepada dia bila dia minta supaya ajarkan kepada kami kaifa nusalli, bagaimana nak selawat. Nabi bersabda, qulu, kamu kata. Kata apa? Allahumma salli, kata semua. Kita ambil peluang berselawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Itu salah satu daripada lafaz. Jadi ada orang tanya, kenapa kita tak tambah Allahumma salli ala sayyidina?
Saya kata minta maaf lah. Kalau saya tulis lafaz selawat, saya tak akan tambah. Sebab semua riwayat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, tak ada satu pun yang menambah lafaz Sayyidina. Habis kalau saya nak baca juga, itu terpulanglah kepada kita sendirilah kalau kita nak baca. Kalau kita rasa tak sempurna lagi lafaz yang Nabi kita ajar, kita tambahlah sendiri, kan. Tapi kalau kita rasa itulah lafaz yang keluar daripada mulut Nabi SAW dan itulah yang dia nak, kenapa kita mau tambah-tambah? Maka itu terpulang kepada masing-masing. Kita tidak masuk dalam masalah ini. Ada juga orang kata ni kita kena tegur. Dia kata Nabi takkanlah Nabi nak kata dia sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina, kan? Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Nabi ni kerja dia al-balagh, wa ma alaika illa al-balagh, balligh ma unzila ilaik. Kenapa pula Nabi nak malu-malu? Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku penghulu manusia semua pada hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Tapi dalam lafaz selawat yang kita baca dalam 8-10 riwayat tidak ada satu pun yang menyebut tentang Sayyidina. Maka para jemaah sekalian, kalau lafaz itu ta'abbudi, itu kita kekalkan seperti yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah kepada tajuk lagi, fi mawatinis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang kita diminta supaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengucap salam. Lafaz selawat ataupun salam, alhamdulillah dalam risalah kecil yang saya pegang di sini telah menyenaraikan 20 tempat. Tanda tuan-tuan, 20 tempat yang kita kena selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fit tasyahudil akhir. Tasyahud akhir kita kena selawat. Tempat yang pertama ini di antara tempat yang sangat penting untuk kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam solat kita, dalam sembahyang kita. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dan telah menjadi amalan di kalangan para sahabat, tabi'in sampai kepada kita hari ini, bahawa mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Imamnya, makmumnya, orang solat seorangnya, orang solat berjamaahnya, solat fardunya, solat sunatnya, semua mereka akan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata, la takunu salatun illa bi qiraati tasyahudin wa salatin ala nabi sallallahu. Tidak sempurna salat sembahyang kalau tak baca tasyahud dan tak baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in nasita syai'an. Kalau orang tanya, kalau terlupa macam mana? Kalau terlupa, fasjud sajdataini. Naklah kamu sujud sahwi. Itu kata Ibn Umar. Kata Abu Mas'ud Al-Badri, ma ara anna salatan li tammat la usalli fi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tak nampak solat aku, sembahyang aku ni sempurna kalau aku tak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Kata Ishaq bin Rahawai, in tarakaha amdan lam tasih salatu. Kalau dia tinggal sengaja, tak selawat dengan sengaja dalam solat dia, tak sah. Wa in tarakaha sahwan. Kalau dia terlupa, rajautu, aku mengharapkan sah. Yang pentingnya bagi kita, tempat yang pertama yang kita kena selawat, yang utama sekali di akhir salat kita selepas kita bertasyahud. Alhamdulillah. Jadi selawat yang kita baca itulah dia panggil salat Ibrahimiyah. Selawat yang ada Nabi Ibrahim dalam itu. Al-mawtinus tsani, tempat yang kedua kita kena selawat akhirul qunut. Di akhir kunut kita. Bagi orang yang baca kunut, sebagaimana mazhab kita, mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan dia, mengatakan lepas kita baca kunut, Allahumma hdini fi man hadait, di akhirnya wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala Muhammadin. Kita kena ingat, kalau kita mula dengan baris atas, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kalau kata wa sallillah dengan baris bawah, wa sallillah, maka kita kata wa sallim. Jangan tertukar. Itu dari sudut bahasanya lah. Kata di Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datuk aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada aku dalam salat witir, qul, kata, Allahumma hdini fi man hadait wa barik li, sampai ke akhirnya, kemudian wa sallallahu ala nabi. Ini naknya selawat ke atas Nabi selepas daripada itu. Dan sunatlah kita baca dalam kunut pada Ramadan,
Dan bagi kita mazhab Syafi'i, kita baca dalam kunut subuh kan. Alhamdulillah. Tempat yang ketiga, fi salatil janazah ba'da takbiratis tsaniyah. Solat jenazah setelah kita takbir yang kedua. Solat jenazah ada berapa takbir? 4 kan. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke akhir kita selawat. La khilafa fi masyru'iyyatiha fiha. Tak ada khilaf ulama, sunat disyariatkan kita baca selawat selepas takbir yang kedua dalam solat jenazah. Qala Syafi'i wa Ahmad fil masyhur innaha wajibatan fi salatil janazah. Siapa dia tak selawat, tak sah salat jenazah. Masya-Allah, tabarakallah. Dalil dianya sebagaimana Imam Syafi'i meriwayat daripada dalam musnad dia daripada Abi Umamah bin Sahal annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi. Telah mencerita kepada dia daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, inna sunnah fi salati 'alal janazati. Sunat solat jenazah ni yang pertama sekali ni tanda. Sambil-sambil kita belajar selawat, kita belajar juga solat jenazah, kan? Yang pertama sekali kita takbir, summa yaqra al-Fatihah, baca Fatihah. Summa yusalli. Takbir pula kali yang kedua, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang ketiga, yakhlis ad-du'a lil janazah. Kita ikhlaskan doa kita kepada si mati. Di mana? Di dalam solat kita. Kemudian kita takbir yang keempat, ada bacaan, ada yang mengatakan terus dia bagi salam. Yang penting bagi kita dalam solat jenazah ni apa dia? Tajuk kitanya selawat pada selepas takbir yang kedua dan doa selepas takbir yang ketiga. Yang ana bimbang hari ni, selepas takbir yang ketiga, imam-imam kita baca doa pendek aja. Seolah-olah macam bukan di sini tempat doa. Bila dia doa panjang, lepas takbir, lepas bagi salam. Lepas bagi salam ni patutnya kita angkat jenazah bawa ke kubur. Tak doa panjang-panjang pula. Tempat yang jadi sunnah kita berdoa di dalam takbir yang ketiga, dia doa pendek. Kadang-kadang kita ikut takbir dia tu, Allahumma ufillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Nak habis hak ni pun, takbir yang keempat dah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa imam? Kenapa kita tidak ihyakan sunnah yang telah disusunkan dalam program salat jenazah ni? Takbir yang ketiga ditaksiskan khas untuk berdoa kepada si mati. Kamu doa pendek. Pergi doa lepas solat tu kenapa? Siapa yang ditukar format? Maka kita kata ini bertukar tempat. Tempat kita doa, kita tak doa panjang. Tempat yang orang sudah angkat jenazah, kita pergi doa panjang situ. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kesedaran ini sampai kepada masyarakat dan mereka akan kembalikan di tempat yang asalnya, insya Allah. Tapi masalahnya, ada orang cakap, Ustaz, saya tak berani kalau tak doa lepas solat. Macam-macam orang kata. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Buatlah ilmu, Ustaz-Ustaz. Pendakwah-pendakwah, imam-imam Pak Lepas. Kita buat mengikut ilmu yang kita belajar, jangan buat ikut mulut orang kampung. Jangan buat ikut mulut orang kampung. Kenapa kita nak ikut orang? Sedangkan kita ada ilmu yang kita belajar. Masya Allah, tabarakallah. Al-Mautinur Rabi'. Tempat selawat yang keempat, fil khutab. Ketika kita berkhutbah. Khutbah Jumaat, khutbah 2 hari raya, khutbah istisqa, kan? Kita kena baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi. Dia kata apa? Kata di Abu Hurairah, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah yang tak ada tasyahud di sini dengan makna selawat. Seperti tangan yang terpotong. Orang ni orang tangan putus ni tak ada. Orang tak cukup anggota dia kata. Maka yang wajibnya dalam khutbah itu ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam musnad dengan sanad yang sahih, hadisnya mauquf dia kata dan juga marfu'. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, dia mula dengan hamidallah, dia akan puji Allah. Innal hamdalillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala. Kemudian wasalla ala nabi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Sebaik-baik manusia lepas pada Nabi Abu Bakar wa Umar. Semuanya puji Allah Taala, kemudian mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, tempat yang kelima. Kita lajukan sikit, nanti tak habis 20 tempat kan. Tempat yang kelima,
selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ijabatil muazzin. Lepas kita jawab azan, kita selawat. Hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu an. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'tumul muazzin." Bila kamu dengar muazzin dengar azan, kita kena ikut muazzin. Allahu akbar sampai kepada akhirnya la ilaha illallah. Kita berkata la ilaha illallah. Habis summa sallu alayya. Lepas pada tu mu kena selawat kat atas aku. Jangan terus doa, selawat dulu. Fa innahu man salla alayya salatan. Siapa dia selawat kat atas aku sallallahu alaihi bi asyra, Allah Taala selawat atas dia 10 kali. Apa makna selawat? Kita dah bincang dalam siri lepas, maknanya Allah Taala akan angkat darjat dia, Allah Taala beri keampunan, beri rahmat pada kita. Untuk Nabi dia angkat darjat. Habis selawat, summa salullaha lil wasilah. Kemudian meminta dengan Allah Taala untuk aku kuasa al-wasilah, kerana dia satu manzilah, satu tempat kedudukan yang tinggi dalam syurga yang hanya layak untuk seorang hamba Allah Taala saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arju an akuna anahu. Nabi kata, aku mengharapkan akulah orang itu. Dan memang layak untuk Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman sa'alallaha lil wasilah. Siapa dia buat macam ni? Jawab azan, selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta kuasa syafaat. Tadi kita doa, Allahumma rabb hazihi da'wati tamah, sampai ke akhirnya apa kita dapat? Halat lahu syafaati. Orang itu berhak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian, jawab azan ada lima khamsu sunan. Jawab azan tu ada 5 sunnah. Yang pertamanya apa dia? Yang pertama, kita kena jawab. Tanda. Sudah sunat menjawab azan. Yang pertama, kita kena ikut muazzin kata. Yang kedua, selepas azan, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita minta doa khas untuk al-wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, kita jangan terlupa di tengah-tengah azan, sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan asyhadu anna Rasulullah, sampai sini kita pun jawab. Ni jarang orang kata ni. Ikut sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kita kata macam tu, ghufira lahu zambuhu, terus dihapuskan dosa-dosa dia. Hadis ini sahih dalam Muslim. Kemudian adab yang kelima, anna rajulan, seorang laki-laki mari ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, innal muazzinina yafdulunana. Tukang-tukang azan tu semua mengambil pahala-pahala yang banyak kelebihan daripada kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaqulun. Mu jangan bimbang, mu kata seperti dia kata. Kata seperti dia kata juga, mu boleh pahala. Fa idzan tahaita, apabila kamu selesai daripada ikut dia, fasal tu'ta, meminta apa yang kita nak. Maknanya dalam ada azan ni 3 tadi kita sebut, yang keempatnya kita tambah lepas pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian akhir lepas pada azan satu lagi, di antara azan dengan iqamat itu di antara tempat mustajab doa. Berdoa lah. Nak minta apa? Minta apa kawi? Apa kawi? Kan? Al-mautinus sadis, tempat yang keenam kita diminta berselawat indad du'a, ketika kita berdoa. Daripada Fadalah bin Ubaid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum, bila kamu nak berdoa, dengar, ini dipanggil tip cara berdoa. Bila kamu berdoa, hendaklah kita mula dengan memuji dan memuja Allah azza wajalla. Thumma liyusalli 'ala nabi, kemudian kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat. Lepas selawat, thumma liyad'u ba'du bima syaa, lepas pada tu baru kita minta. Jadi alhamdulillah, gini cara mudah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mah. Kalau kita nak panjang-panjang, kalau tak ada pun alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya. Itu dia panggil format, sudah cukup. Di akhir nanti kita selawat lagi, penamat kan. Allahu akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Dan kata dia Abdullah, aku pun solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Umar, Abu Bakar wa Umar ma'hu.
maka Nabi kita mula dengan puji Allah Ta'ala, kemudian dia selawat. Faqala Nabi sal tu'tah. Minta, mu nak minta apa situ? Allahu Akbar. Tempat yang ketujuh, ketika masuk masjid dan ketika keluar dari masjid. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala ahadukumul masjid, bila kamu masuk dalam masjid, falyusallim ala nabi. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabi. Kemudian kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah kepada aku ni pintu-pintu rahmatmu. Sebab apa? Masjid itu dia panggil gedung rahmat. Supermarket, mega mall rahmat. Di mana? Dalam masjid. Ini kita minta, iftahli abwaaba rahmatika. Bila kita keluar, kita selawat pula. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian kita baca doa, Allahumma ajirni minasyaitanir rajim. Ya Allah, jauhkan aku daripada syaitan, sebab syaitan duk berkeliaran, duk tunggu tepi jalan. Ada riwayat yang kata dah, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba fadlika. Masuk abwaaba rahmatika kan. Bila kita keluar, abwaaba fadlika, ya Allah, bukalah kepada aku pintu-pintu limpah kurniamu, mana rezeki itu duduk luar banyak. Jangan kita cari rezeki dalam masjid, kita rezeki ni di luar masjid. Dalam masjid kita cari rahmah Allah Ta'ala. Dia panggil surur rahmah. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ibn Majah dan lain. Tempat yang ke-8, ala Safa wal Marwah. Ini bagi orang yang pergi umrah, pergi haji, bila kita naik atas Safa, kan, kita pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula naik bukit Safa, kita menghadap ke arah kiblat. Ni ada setengah orang duduk atas bukit Safa, duduk lambat Kaabah. La, bukan macam itu. Kita doa. Kita kata apa? Kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nak cerita pun tak cukup masa. Kenapa kita bertakbir? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik atas bukit Safa, dia bertakbir kerana atas bukit Safa tempat dia dihina sebelum Nabi kita mendapat kemenangan. Masya-Allah, tabarakallah. Nabi takbir. 7 kali takbir. Kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita puji Allah wa salatun 'alan nabi, kita berselawat. Kemudian baru kita doa, ya Allah, kabulkanlah hajiku, kabulkanlah umrah aku, rezekikan aku dapat datang dengan anak-anak cucu mari haji dan umrah, doa ampunkanlah dosa-dosa aku. Doa. Alhamdulillah. Tempat yang ke-9, inda ijtima'il qaum. Bila kita berimpun ramai-ramai, anak beranak ke, family ke, dengan kawan-kawan ke, dengan siapa-siapa, maka kalau kita nak berpisah, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, ma jalasa qaumun majlisan. Tidak duduk mana-mana kaum dalam satu majlis, summa tafarraqu, sesada majlis kita pun berpisah, walam yazkurullah, mereka tak sebut nama Allah, walam yusallu ala nabi, tak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihi minallahi tirah. Akan ada penyesalan dia pada hari kiamat esok. Kalau Allah Ta'ala nak maaf, dia maaf. Kalau dia tak nak maaf, dia azabkan puan-puan ni. Jadi kita kata di akhir, pasal itulah kita akhir majlis, kita duk baca tasbih kafarah kan saja. Tapi kita kena ingat, satu lagi kita selawat. Sudah tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barulah kita pergi. Tempat yang ke-10, inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut nama Nabi. Sebut nama Nabi je, sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Malu besar seorang laki-laki, termasuklah seorang perempuan yang disebut nama aku, dekatnya dia tak selawat. Kita jangan buat lembu tuli, badak tuli, lembu kenyang. Bila orang sebut nama Nabi, selawat. Ni dia orang sebut nama Nabi, apa ni, duduk main-main. Pasal itulah kita tengok hari ni kadang-kadang majlis-majlis kita ni. Nah, buat majlis selawat ke apa, hok duk buat-buat situ, tak ada apa. Hok duk isap okok kok. Kita kata lah, sebut je nama Nabi, selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Abu Hurairah, hadis Anas sama juga. Nabi kita selawat daripada Ali bin Husain, kan? Kata Nabi, innal bakhila man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil, orang yang kopik. Tuan-tuan banyak hari dah dengar kalimah kopik ni dah. Faham dah? Kopik tu bahasa Kelantan, kata bakhil tu kopik. Orang yang bakhil, orang yang disebut nama aku, dia tak selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang bakhil. Bukan orang bakhil orang tak bagi duit, orang bakhil dalam bab kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang bermasalah. Tempat yang ke-11, ketika kita pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita selawat. Kita bagi salam pada Nabi
Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kita bagi salam, kemudian kita salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar kita duduk di hadapan makam Nabi dengan penuh penghormatan. Lo ni tak jadi hormat dah, masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang saya berasa orang panggil terasa hati. Dia mari dekat kubur Nabi duduk main selfie sengih-sengih tu kau. Ambil gambar. Kalau awak pergi masa kalau Nabi hidup, mau buat perangai lagi tu? Tak buat. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu. Ni. Jadi alhamdulillah lah kubur Nabi dikawal rapi. Kalau tak kawal, kita boleh tengok orang melompat dekat kubur Nabi. Sebagaimana orang duduk melompat, duduk bergendang di kubur wali-wali yang ada atas dunia ini, masya-Allah tabarakallah. Tempat yang ke-12 apabila kita keluar ke pasar. Nak pergi pasar kita kena baca doa. Abdullah ni kana yakhruju ila suq. Dia Abdullah biasa Abdullah bin Umar. Dia ni suka mengihyakkan sunnah. Bila dia pergi ke pasar, fayati aghfalaha makanan fayajlis. Dia pergi cari tempat kosong, dia duduk situ, dia puji Allah Taala, kemudian dia selawat, kemudian dia berdoa. Dia nak suruh orang lain dengar, orang lain pun ikut selawat juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jaga, kita pergi kedai selawat. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar tua-tua kedai pun dia tulis selawat juga. Sambil-sambil duduk ikat sayur. Masya Allah, tabarakallah. Ni pakat duduk dengar lagu, ada. Tempat yang ke-13, aqibah khatmil Quran. Selepas kita khatam Quran. Bila kita khatam Quran. Wa hadza wa in kana min akadi mawatinil ijabah. Bila kita khatam Quran, rahmat itu turun. Dan insya-Allah tempat nak kabul doa ni tempat ni. Sebab itulah bila kita khatam Quran, kita ada sahabat Nabi bila nak khatam Quran dia panggil anak-anak dia, mari belakang duduk sini. Sebab dia nak doa. Itu waktu mustajab doa dan sudah semestinya kita kena berdoa. Kita mula dengan alhamdulillah, kemudian selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa. Masya-Allah tabarakallah. Tempat yang dikira mustajab doa. Tempat yang ke-14, hari Jumaat. Hari Jumaat hari selawat. Jangan lupa. Kita punya syiar kitanya, ingat Jumaat, ingat selawat. Jangan ingat selawat saja, kena selawat lah. Jangan takut jadi macam bacaan celah terawih kan. Waktu kita terawih tu, ada salah satu daripada seluk je, bila kata, Sallu alaihi. Bila kata, Al-Badrul Muniru Muhammad. Makmum kata, Sallu alaihi. Bila kata, cahaya Al-Badr, bulan purnama itu, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makmum kata, Sallu alaihi, selawatlah tuan-tuan. Siapa musuh siapa selawat? Kita pakat kata selawat lah. Selawat tak? Tak juga. Itu kadang-kadang format kita ni kena tengok juga. Suruh selawat, tak selawat lah. Sama juga. Bila saya kata, ingat Jumaat, ingat selawat, terus kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan sakat tulis-tulis je. Maka hari jawab Nabi kata, Aksiru alayya minas salah yaumal jum'ati. Banyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Sebab apa? Sebab setiap selawat kita tu uridat alayya, malaikat bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa nak jumpa Nabi, bukan dengan duduk main benda-benda yang pelik-pelik, tapi kita banyak berselawat dan mengihyakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang ke-15, indal ham wasyada'id wa talabil maghfirah. Bila kita duka cita, sedih, susah, nak minta keampunan Allah Ta'ala, selawat. Tak usah duduk banyak, duduk kecek benda lain, cakap benda lain, tak usah. Kita selawat banyak-banyak. Daripada Ubay bin Ka'ab. Hadis ni kita dah baca dalam siri yang lepas. Tapi saya ulang balik kerana tempat dia. Ubay ni mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, inni uksirus salata alaik. Aku ni banyak sekali selawat ke atas Nabi SAW. Berapa banyak aku nak selawat dalam salat aku ni? Banyak mana? Nabi kata, ikutmu lah. Dia kata 1/4. Nabi kata, kalau mu tambah lagi baik. Akhirnya dia kata apa? Aj'alu laka salati kula. Kalau macam tu semua solat aku ni aku selawat ke Nabi je lah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi, idzan tukfa hammak. Kalau mu banyak selawat, Allah Taala akan hilangkan duka cita. Siapa dia duka cita? Susah hati, serabut, selawat banyak. Tak usah duduk sebut nama orang tu, nama orang ni tak jadi belakang. Dah. Nak sebut panggil dengan telefon mari minta tolong tak apa. Sebut manusia buat apa? Dah. Jangan duk panggil pula nama tok wali tu. Lah.
Itu semua untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang pertama sekali, banyak berselawat ni hilang duka cita, hilang serabut. Yang ketiga, yughfar laka dzambuk, dan dihapuskan, diampunkan dosa-dosamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada riwayat kata, min amri dunyaka wa akhiratak. Semua sekali, urusan dunia, urusan akhirat, lepas belaka, dengan sebab kita berselawat. Tempat yang ke-16, inda tablighil ilmi ila nas, ketika kita mengajar ilmu kepada manusia. Bila kita mengajar, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah, dia tulis surat. Amma ba'du fa inna nasa minan nasi qad iltamasad dunya bi'amal akhirah. Allahu Akbar. Hei, ingat baik-baik. Ada di kalangan manusia ni mencari dunia, habuan dunia dengan amal akhirat. Ini kita bimbang ini ni. Dia panggil menunggang agama. Ada dah zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wa inna minal qusas, di antara penglipu lara. Qusas ni pembawa cerita. Ni ada juga penceramah-penceramah kita jenis qusas ni pun. Ada juga tu. Dia bawa hadis tentang kematian. Ada hadis Al-Bara yang menyebut tentang cara mati, ruh keluar. Tapi cara dia buat tu, lakon tu, Nabi kata. Padahalnya hak dia kata. Dia campur habis di antara riwayat yang ada dengan cerita yang dia bawa. Jadi hak Nabi belaka. Kita kata ini bahaya. Qusas ni bahaya. Tapi orang dengar tu kok berair-air air mata. Sedangkan hadis yang dia bawa tu palsu. Hati-hati tuan-tuan. Umar bin Aziz kata apa? Wa inna minal qusas. Di antara qusas man ahdasu as-salata ala khulafaihim wa umaraihim. Dia tukar doa kepada khalifah-khalifah dia dengan pemimpin dia daripada duk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza ja'aka kitabi hadza. Bila mari kitab aku ini, famurhum an takuna salatuhum ala nabi. Boleh duk selawat kepada beliau, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa mereka kepada orang muslimin dan tinggal yang lain-lain. Dia gini cerita dia. Zaman Umar bin Aziz ni adalah puak-puak kumpulan-kumpulan ni yang hulu kepada bani itu bani ni, maka orang ni duk kata orang ni kata dalam doa tu, dalam khutbah, maka Sayyidina Umar Aziz tukar belaka, pergi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia suruh tukar kepada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan baca di akhir khutbah itu tu, selesai daripada duk sebut orang tu, sebut orang ni. Jadi macam-macam kita ini pun kadang-kadang dalam doa-doa khutbah ada setengah tu saya tengok ghulu al-mubalaghah, memuji pemimpin-pemimpin. Kita jangan. Siapa duk baca habis ke pangkat-pangkat ni buat apa dalam khutbah? Cukuplah kita baca nama dia dengan gelaran dia, memadai. Allah Ta'ala dah mengetahui. Tak payah duduk pangkat-pangkat tu lagi buat apa cerita. Jadi penulis-penulis pena-pena khutbah, pena-pena penulis khutbah ni pun kena peka. Jangan sampai mereka kita nak mengampu lebih daripada yang sepatutnya, kan? Mana selawat kata Nabi SAW pada tempat ini litablighil ilmi allazi ja'a, supaya kita nak suruh menyampaikan ilmu kepada orang. Jadi di antaranya inilah kita peringatkan manusia supaya berselawat. Kalau nak selawat mana? Kata ambillah selawat yang ori, yang warid daripada Nabi SAW. Oh, selawat panjang-panjang tu, kita kata hak panjang-panjang tu tak ada masalah kalau lafaz dia tidak hulu puji Nabi sampai peringkat naik ke darjat ketuhanan. Tapi oleh kerana kita ni tak banyak selawat, kita ambil yang ori, yang Nabi kita ajar, itu lebih baik. Dah kita tak banyak dah. Tapi kalau kita ni jenis selawat 24 jam, baca hak Nabi, baca juga hak ulama-ulama susun, kita kata insya-Allah tidak jadi masalah selama lafaz tidak menunjukkan kepada al-ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada tempat yang ke-17. Fi awwalin nahari wa akhirih. Kita termasuk dalam zikir pagi dan zikir petang. Apa dia? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu ashra. Siapa dia selawat ke atas aku pagi 10 kali. Ingat, jangan lupa hak ni. Pagi 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke akhirnya. Kalau kata tak sempat dah hari ni, lorak sangat, sekelang kabut, paling pendek kita kata Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Itu paling ringkas. Wa ala ali Muhammad, paling ringkas. Tapi eloknya 10 kali yang sahih tadi. Salat Ibrahimi. Wa hina yumsi ashra. Petang 10 kali. Apa kita dapat?
adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat kepada hari kiamat. Masya-Allah, hadis ini darjatnya hasan dalam Sahih Al-Jami'. Yang ke-18, fi salati fi ghairi tasyahud. Kita selawat lepas pada tasyahud, kan? Daripada Hisham Anil Hasan qala iza marra bis salati ala nabi falyaqif wal yusalli alaihi. Bila kita apa-apa kita baca siapa jemput nama Nabi, kita berhenti, kita selawat kat atas Nabi dulu baru kita pergi wal yusalli alaihi. Dalam kita solat sunat ke apa benda, kita kena, yang pentingnya zikir-zikir bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pun berselawat. Yang ke-19, fi asna'i salatil Eid. Ketika salat hari raya kita kena selawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai hadis daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ketika Walid mari tanya dia tentang takbir hari raya, maka dia kata, tabda, memula dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kamu puji Allah Taala. Kemudian kamu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu berdoa dan kita takbir. Itulah di antaranya yang penting dalam takbir raya kita kena ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20, fi kulli mautin yujtama'u fi li dzikrillah. Semua tempat-tempat yang kita sebut nama Allah Taala, kita duk berzikir, maka kita kena selawat ke atas Nabi di akhirnya. Contohnya bila kita selesai daripada kuliah, akhirnya kita kata apa? Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tamatkan dengan doa, tasbih kafarah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, inna lillahi sayyaratan minal malaikati. Malaikat ni ada bahagian peronda, dia pergi cari di mana orang duk berzikir. Bila dia jumpa orang berzikir, malaikat pun cakap sama dia, uqudu. Duduk, kita dengar dia zikir. Fa iza da'al qaum, bila mereka berdoa, malaikat aminkan doa. Bila mereka selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat juga berselawat. Selesai daripada majlis, yaqulu ba'dul ba'd tuba li haula, bahagialah puak-puak ni, yarji'una maghfuran lahum, mereka balik daripada majlis ini dengan dosa yang diampunkan. Masya-Allah, hadis ini dalam Bukhari. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, tamatlah kita 20 tempat kita berselawat, yang kita hampir kepada pengakhiran perbincangan fil fawaid was thamarat hasilah bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah faedah-faedah, buah-buah yang kita dapat petik daripada kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita senaraikan dalam kitab kita ni ada 22. Saya sebut cara ringkas. Yang pertama, mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Allah suruh, ya ayyuhallazina amanu sallu, kita perbuat. Yang kedua, muwafaqatuhu. Kita buat sebagaimana Allah sendiri yang selawat ke atas Nabi, kita berselawat. Yang ketiga, kita bersama dengan para malaikat yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita akan dapat sekali selawat 10 kali selawat daripada Allah. Innallaha wa malaikatahu. Yang kelima, diangkatnya 10 darjat. Ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus daripadanya 10 kesalahan. Itu sekali selawat. Yang keenam, diharapkan doa dia mustajab dengan sebab dia selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, menjadi sebab dia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Yang ke-8, menjadi sebab Allah Taala jaga kepentingan dia, dia nak apa? Dia duka cita, hilang duka cita. Dia serabut, hilang serabut. Kan? Yang ke-9, menjadi sebab dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Siapa nak duduk dekat dengan Nabi hari kiamat, selawat banyak. Yang ke-10, menjadi sebab Allah Taala selawat ke atasnya dan juga para malaikat. Yang ke-11, bila kita selawat dan bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam kita dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak cakap banyak dengan Nabi, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang ke-12, menjadi sebab majlis kita tu baik, wangi. Kita tak menyesal di akhirat nanti. Yang ke-13, ternafi daripadanya nama bakhil. Orang ni kupik sebab tak selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14,
Allah Ta'ala buka lorong-lorong ke syurga dengan sebab selawat. Siapa dia tak selawat, khati'at tariq, tersalah jalan dia nak pergi ke syurga. Na'uzubillah. Yang ke-15, selamat dia daripada fitnah-fitnah dalam majlis yang tidak disebut nama Allah Ta'ala padanya. Yang ke-16, menjadi penyempurnaan kepada ucapan-ucapan yang dimula dengan puji Allah Ta'ala dan selawat, kemudian kita berucap. Yang ke-17, sebab kepada keberkatan dalam umur dia, amalan dia dan juga segala perkara buat yang kita buat, kita dapat keberkatan. Yang ke-18, sebab dia mendapat rahmat Allah Ta'ala. Yang ke-19, menjadi sebab dawam mahabbati, cinta kasih Nabi SAW kepada kita, dengan sebab kita selalu sebut nama dia. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa dia suka pada benda, dia banyak sebut benda tu. Kita ni kalau banyak sebut benda tu, maknanya suka ke orang itulah tu. Kan? Yang ke-20, sebab nama dia dibawa kepada Nabi SAW. Kan Nabi kata, siapa dia selawat atas aku, inna salatakum ma'rudatun alaih. Malaikat bagi tahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatmu, hamba Allah Ta'ala yang bernama Abdul Basit, Abu Anas, selawat kamu. Masya Allah, tabarakallah. Gembiranya kita, nama kita disebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-21, Allahu Akbar. Siapa dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita telah menunaikan salah satu daripada tanggungjawab hak Nabi ke atas kita, iaitulah berselawat. Yang ke-22, dalam selawat itu mengandungi menyebut nama Allah Ta'ala, bersyukur Allah Ta'ala dan mengingati nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar Allah Ta'ala hantar kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul lagi satu soalan yang terakhir, selawat ke atas lain daripada Nabi, boleh tak boleh? Jawabnya, Nabi-Nabi yang lain, para Nabi, para Rasul, fayusalla alaihim wa yusallam, maka kita boleh selawat. Kita kata Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, boleh. Tapi jarang kita jumpa. Nah, biasanya orang selawat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita saja. Tapi bila sebut Nabi Adam, kita kata alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya jumpa ada seorang syekh kita nama Syekh Khalid, hafizahullah taala. Bila disebut nama mana Nabi pun, semuanya sallallahu alaihi wasallam belaka. Tengok, dalam kitab kita ni kata, kita boleh selawat dan boleh salam kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, salamun ala nuhim fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, kan? Kata Mujahid wa Qatadah, wa tarakna alim fil akhiri as-sana al-hasan. Allah Taala puji mereka. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi, sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi, muslawatlah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, fa innallaha ba'asahum kama ba'athani. Allah Taala bangkit mereka sebagaimana Allah Taala bangkit aku, sallallahu alaihim wasallam taslima. Masya-Allah, tabarakallah. Dan begitulah kata Imam Nawawi rahimahullah taala telah menyebut bahawa para ulama telah sepakat mengatakan selawat ke atas nabi-nabi yang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan. Ada juga riwayat daripada Imam Malik, dia kata tidak selawat kecuali ke atas Nabi saja. Maka para ulama mengatakan maknanya kita tidak beribadat dengan selawat lain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kata Imam Malik. Contohnya kita kata sallallahu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Patut kita doa Allahumma salli ala Adam wa ala Nuh. Tak ada lafaz lagi tu. Lafaz selawat mesti selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim dimnan, mari di bawah tajuk yang sama, iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lain daripada anbiya, maka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita kata Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala ali Muhammad, kan? Ada dalam hadis yang Nabi kita sendiri ajar. Adapun orang-orang lain, maka kita mengatakan tak payahlah kita duduk selawat ke atas orang lain. Yang lain itu kita berdoa dengan keampunan, maghfirah dan diangkatkan darjat. Jadi alhamdulillah tamaknya 3 siri khairul kalam fi fadli salati wassalami ala sayyidina Muhammadin khairil anam sallallahu alaihi wasallam, pada petang Jumaat yang mulia, di akhir Jumaat yang terakhir di bulan Syaban tahun 1441, iaitu 24 hari bulan Syaban mengikut kalender kita ni, 1441
Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, dengan cinta kita, kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk di kalam 22 kelebihan yang telah disebut oleh Nabi tadi, 22 kelebihan, di antaranya kita akan layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, setakat itulah perbincangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.